لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Faridatul Faraid. Kitab Faridatul Faraid bari yang keempat daripada bawah. Bari yang keempat daripada bawah. Muka surat 12 bari keempat daripada bawah. Kitab Faridatul Faraid muka surat 12 baris yang keempat daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Maka tiada dikeras akan dia. Maka tiada dikeras akan dia, akan hamba, pada perbuatan itu. Pada perbuatan itu, perbuatan yang ikhtiari. Maka tiada dikeras akan dia, dipaksa akan dia, akan hamba. Pada perbuatan itu, pada perbuatan hamba yang ikhtiari. Tiada dikeras ni seperti barang yang berkata akan dia, barang yang berkata dengan beriktikad, berkata dengan beriktikad. Seperti barang yang berkata akan dia, barang yang beriktikad akan dia oleh ta'ifah, oleh satu puak yang dinamakan Jabariyah. Maka di sisi Ahlussunnah wal Jamaah, maka tiada dikeras akan dia, tiada dipaksa akan hamba pada perbuatannya itu, sebab hamba ada pilihan pada melakukan satu-satu perbuatan. Tiada dikeras seperti barang yang berkata akan dia, akan barang oleh ta'ifah, oleh satu puak yang dinamakan Jabariyah. Jadi ahli sunnahnya, hamba tiada dikeraskan, tiada dipaksa pada perbuatan hamba yang ikhtiari. Mana hamba ada pilihan, bukan dikeraskan, bukan dipaksakan, hamba ada pilihan. Ini ahli sunnah wal jamaah. Tiada dikeras ni seperti barang yang berkata akan dia, akan barang oleh ta'ifah, oleh satu puak, satu golongan yang dinamakan Jabariyah. Tiada dikeraskan seperti barang yang berkata akan dia oleh ta'ifah yang dinamakan Jabariyah. Seperti barang yang berkata oleh Jabariyah. Jabariyah ni dikeraskan. Sekarang ni tiada dikeraskan, tiada dipaksa akan hamba pada perbuatan itu, pada perbuatan hamba yang ikhtiari. Tiada dikeraskan seperti Jabariyah. Jabariyah tu dikeraskan. Seperti ni. Kita ambil perhati ayat kitab dulu. Ambil perhati molek ayat kitab. Ambil perhati molek ayat kitab. Ini pandangan yang pertama, mazhab yang pertama berkaitan dengan perbuatan hamba yang ikhtiari. Yang mana perbuatan hamba yang ikhtiari ini perbuatan hamba yang pilihan ni lah pilihan. Tak pilih nak mari sini pagi ni. Pilihlah. Cuma hak semalam je. Semalam tak ada arah lah.
Pilihannya semalam kena tangguh. Pilihan semalam kena tangguh. Kuliah di Masjid Kristen tu nah. Sebab pihak Masjid Kristen tak kata takut tak boleh nak masuk orang nak ngaji. Saya kata tak boleh nak masuk okey je Ustaz, saya kata. Tak boleh nak keluar tu masalah. Tak boleh nak masuk, apa masalah tak boleh nak masuk? Balik ya. Pihak masjid kata takut tak boleh masuk. Saya kata tak boleh masuk. Balik. Apa masalahnya? Masalah takut boleh masuk, habis kelas tak boleh keluar. Tengok takut. Saya pergi petang tu sebelah jalan lah. Sebelah sana lepas daripada muzium tu kan. Jalan utama. Jalan kok kapung ni tak boleh masuk dah. Saya biasa masuk kok jalan ni, kok jalan kapung ni. Ni awal-awal dah tak boleh masuk. Ni kan kita simpang macam 4 tu kan. Kok depan tu boleh pergi Masjid Kristen. Tu awal dah. Tak boleh masuk. Air dalam situ. Kita pergi kok jalan utama. Lepas ada muzium kita masuk kanan. Masa pergi petang tu, air tu dekat dah dengan jalan. Air sungai. Semalam dua belah jalan tutup air. Maknanya kalau maghrib tu boleh masuk, habis kelas pukul 9 balik, tak balik lah depan dia. Dah balik lah. Tidur di dalam tu lah jawapan dia. Kata pihak masjid kata takut tak boleh nak masuk. Saya kata tak boleh nak masuk, balik je. Takut masuk tak boleh nak balik masalahnya. Ya sungguh. Ditutup jalan tu, tak boleh masuk. Nanti pilihannya dibatalkan kelas. Pilihan pagi ni kita teruskan kelas. Pilihanlah. Pilihan. Inilah perbuatan kita yang ada pilihan. Perbuatan kita tu gerak diam, itu perbuatan kita. Bangun duduk, melangkah berjalan, itu perbuatan kita. Tapi gerak diam kita, bangun duduk kita, berjalan kita, mari daripada hati kita memilih. Ni dipanggil perbuatan hamba yang ikhtiari. Ni. Yang ada pilihan. Ikhtiar ni ada pilihan. Jangan lupalah kita bicara beberapa minggu dah. Satu laginya ittirari. Ittirari ni tidak ada pilih. Mana? Tersepak. Sepak tu mari daripada perbuatan kita lah. Kaki yang kita yang menyepak. Tapi tersepak dengan bahawa hati kita tidak memilih untuk menyepak, tersepak. Terjatuh tu perbuatan kita. Tetapi zahir je lah. Tapi adakah hati kita memilih untuk terjatuh? Tidak. Itu ittirari dia panggil. Itu terkerasi tu. Maka ahli sunnah sama, Jabariyah sama, Qadariyah sama, tidak disandarkan kepada hamba. Tidak disandarkan kepada hamba. Itu sepakat. Ahli sunnah sama, Jabariyah sama, Qadariyah sama, sepakat. Ni, hak banyak-banyak kita ni. Perbuatan hamba, perbuatan kita yang kita memilih. Kita masuk masjid ni, kita memilih nak duduk di mana. Bukan kita ditarik. Bukan kata sampai dalam masjid kita ditarik untuk duduk mana-mana tempat. Tak. Kita yang memilih. Kita pun duduk. Itu pilihan kita. Jadi hak ni kena cermat ni. Ahli sunnah jemaah macam mana, Jabariyah macam mana, Qadariyah macam mana. Jadi perbuatan hamba yang ikhtiari ni ahli sunnah berpegang. Tiada bagi hamba pada perbuatan ikhtiari itu melainkan usaha jua. Usaha je. Tak bekas sama sekali. Tapi hamba yang usaha, hamba yang memilih. Maka ini ahli sunnah jemaah. Tiada dikeras akan dia. Tiada dipaksa akan dia, akan hamba itu akan hamba. Tiada dikeraskan, tiada dipaksa akan hamba pada perbuatan itu, perbuatan hamba yang ikhtiari. Tiada dikerani seperti barang yang berkata akan barang oleh taifah, oleh satu puak, satu golongan yang dinamakan Jabariyah. Jabariyah ni hamba dikeraskan, hamba dipaksa. Sekarang ni maka tiada dikeraskan seperti Jabariyah. Jabariyah ni hamba dikerasi, hamba dipaksa.
Sekarang ni ahli sunnah tiada dikeras akan dia, tiada dipaksa akan dia akan hamba pada perbuatan itu, pada perbuatan ikhtiari. Tiada dikeras seperti Jabariyah. Ni kena faham. Seperti di sini bukan seperti tiada dikeraskan. Yang dikeraskan macam mana? Gitu dia panggil. Misal bagi manfi dia panggil. Sekarang ahli sunnah maka tiada dikeras akan dia, tiada dipaksa akan dia akan hamba. Seperti seperti misal hak dikeraskan. Misal sebaliknya, bukan misal tiada dikeraskan. Ni kena faham juga ayat kita. Seperti ini bukan misal bagi tiada dikeraskan. Ini misal bagi hamba dikeraskan, hamba dipaksa, hamba tak ada pilihan. Ni seperti ni. Dengan misal bagi manfi. Mana hak dikeraskan? Yang dipaksa ni seperti barang yang berkata akan dia, beriktikad akan dia akan barang oleh taifah, oleh satu puak yang dinamakan Jabariyah. Jabariyah, hamba dikeraskan, hamba dipaksa, hamba tidak ada pilihan. Dia seperti misal lah. Contoh seperti ni, dia kena cermat pula. Dalam kitab-kitab dia banyak misal bagi manfi, misal bagi sebaliknya. Ini saya biasa buat contoh dalam kitab Hidayatus Sibyan. Air mutlak, air yang tidak ada qaid yang lazim. Air mutlak. Air mutlak yang boleh digunakan untuk berwudu, untuk mandi wajib, untuk basuh najis. Air yang tiada qaid yang lazim. Qaid ada, sangkutan yang mesti. Sangkutan yang mesti. Tak ada. Air saja kena ada. Itu air mutlak. Seperti air sabung, air tebu. Warna pula situ. Dia cerita air mutlak, air yang ni lepas daripada qaid yang lazim, qaid yang mesti. Kena sakut dengan. Tak perlu. Sebab sebut air yang kena ada. Seperti air sabung, air tebu. Ni seperti hak air yang mesti kena qaid. Kalau nak sebut air sabung, orang tak tahu. Kalau nak sebut air tebu, orang tak tahu. Pergi tempat orang jual air tebu, kita pergi. Minta air segelas. Minta maaf, saya tak ada air sini. Tak bawa air. Saya nak air tebu tu. Air tebu kena sebutlah tebu. Mai duk air kita terajang dia orang kan. Badan ni. Dah orang jual tebu di mari. Minta air segelas. Air saya tak bawa air. Itulah awak duk meseng ni. Ni bukan air ni air tebu. Badan ni. Sebab air tebu ni qaid, sakut tebu tu mesti. Ada qaid yang lazim, qaid yang mesti. Kena sebut tebu, jangan sebut air gitu. Air mutlak ni tak payah qaid. Air mutlak. Tiba-tiba air mutlak, air yang tiada qaid yang lazim, seperti air sabung, air tebu. Hak tu misal bagi hak kena qaid. Bagi misal bagi manfi. Kalau orang baca diri, air sabung air mutlak. Air tebu pun mutlak juga. Air tebu belum ambil semayang. Balik awal lah. Tu kita buat misal. Air mutlak, air yang tiada qaid yang lazim. Seperti air sabung, air tebu. Seperti itu bukan air yang tiada qaid, air yang mesti kena qaid. Dia panggil misal bagi manfi. Semisal bagi sebalik. Apakah betul benar kok? Baru jumpa kitab. Pas nak jumpa kitab ni, air tebu, air mutlak belah ambil semayang. Kitab sebut ni. Misal seperti ni. Air sabung, air tebu, air mutlak. Itu misal air yang mesti kena qaid. Kena sebut. Sabung, air tebu, air teh, air kopi. Qaid yang mesti waktu tu. Air mutlak, air yang tiada qaid. Yang lazim, yang mesti. Misal, sepatutnya misal bagi yang tiada qaid lah. Dah dimisal hak qaid macam mana? Sini. Ahli sunnah tiada dikeraskan akan hamba. Hamba ada pilihan. Seperti Jabariyah. Jabariyah tu dikeraskan. Panggil misal bagi manfi. Dan tiada hamba itu menjadi akan dia, akan perbuatan hamba. Bukan hamba yang menjadikan. Bukan hamba yang bekas.
Maksud dia gitu. Bukan bekas ni seperti yang berkata akan dia akan menjadi akan dia tu oleh Mu'tazilah Qadariyah. Jadi ahli sunnah ni perbuatan hamba tidak memberi bekas. Seperti nak beri bekas. Bukan tiada memberi bekas. Kita ahli sunnah dan tiada hamba itu menjadi akan dia. Akan perbuatan hamba yang ikhtiari. Bukan hamba yang menjadikan. Bukan hamba yang bekas. Seperti ni contoh hamba yang bekas. Ni contoh bagi manfi dia kata. Seperti yang berkata akan dia oleh Mu'tazilah Qadariyah. Jadi kita ahli sunnah tengah. Hamba tidak dikeraskan. Hak dikeraskan Jabariyah. Berota hamba tidak menjadikan bekas. Yang menjadikan bekas Qadariyah. Dia gitu. Macam mana? Ni hak ayat kita. Tu waibok depan tu pulak tu. Kita pakai waibok lah pulak. Dulu pakai whiteboard dah sekali dulu. Dulu pakai dah. Orang tak ramai boleh mai dekat sikit. Mana tadi? Agak tengok pasal. Mana air wang ketuk tu? Ni tu. Dia kata hak betul. Kita mana ni? Jadi kita tulis Jawi ke Rumi? 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 Rumi ikhtiar je kan? K tak apalah kita tulis Rumi Jawi tulis atas. Ikhtiar ni juga ni. Amanah ikhtiar je kan? Bukan nak cerita amanah ikhtiar ni. IKS tau. IKS TIAR. Gitu tau. Ikhtiar. Ikhtiariyun. Bangsa pilihan. Kemudian usaha. Dipanggil kasbun. Satu dipanggil memberi bekas, menjadikan. Boleh? Menjadikan. Memberi bekas. Pandai beri bekas ni. Bukan bekas nak buah makanan. Memberi bekas boleh? Memberi bekas. Pada kitab disebut menjadikan. Ikhtiar, usaha, kemudian memberi bekas. Ikhtiar, hati kita memilih untuk melakukan. Berusaha ni gerak diam. Kemudian apa yang kita lakukan? Jadi. Siapa yang menjadikan? Siapa yang memberi bekas? Tiga kali ni. Ikhtiar, usaha, lepas tu beri bekas.
Dalam bab pegangan kitanya, satunya hak qadar kita tak bicaralah. Sebab qadar ni tetap dah hak qadar azal. Yang kita bicara adalah qada. Qada ni adalah perbuatan Allah yang bersifat dengan qudrah. Allah yang menjadikan segala-galanya. Qada. Qadar ni ketentuan azali. Hak tu tetap dah pada azal. Qadar ketentuan azali. Yang ni tetap dah. Ini atas jalanan Imam Maturidi. Atas jalanan Imam Asy'ari, ketentuan azali qada. Allah menjadikan sekarang ni qadar. Itu qada dan qadar. Kita di surah Imam ni jalanan Imam Maturidi. Qadar dan qada. Yang kita bicarakan adalah qada, perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Allah perbuat sebagaimana pada azal. Mi, cuma kena duduk sebelah sini. Alih tu alih. Alih ni. Haji duduk ni, Haji duduk ni. Alih sikit lagi. Alih sikit lagi. Alih. Boleh alih? Tak. Undur sikit, undur belakang sikit. Undur sikit. Tak apa lah. Boleh tak? Jadi hak qadar ketentuan azali tetap dah. Hak ni ghaib. Hak ni ghaib. Ketentuan azali ghaib. Allah telah menentukan segala-gala perkara pada azal. Hak tu ghaib. Yang dapat depan mata kita hak ni sekarang ni. Sekarang ni. Apa dia? Gerak diam ni sedang berlaku sekarang ni. Inilah qada, perbuatan Allah yang bersifat dengan qudrah. Hak ni yang kita nak mati ni. Keesaan Allah pada perbuatan. Tauhid. Yang Allah qada azali tu, hak tu ghaib, hak tu tetap dah. Yang sedang berlaku sekarang ni. Yang sedang berlaku sekarang, kesemuanya datang daripada qada, perbuatan Allah yang bersifat qudrah. Keesaan pada perbuatan. Sama sekali tidak mensyirikkan Allah pada perbuatan. Apabila berpegang sekalian qada perbuatan Allah, tak ada lah syirik. Jadi, apa yang Allah perbuat? Apa lagi yang Allah perbuat? Semua yang berlaku. Ada ni. Ni sekarang ni. Saya berdiri, bergerak. Qada perbuatan Allah. Apabila berdiri, bergerak ni. Ada di tubuh ni. Bergerak ke tak ni? Dengan cermin mata, dengan serban, dengan kopiah, dengan baju, dengan kain. Semuanya bergerak. Ni. Maka ni pun bergerak. Siapa yang gerakkan? Sekalian qada perbuatan dia dah tanyalah. Ni tangan bergerak ni kan. Dan maka bergeraklah. Siapa yang gerakkan maka ni? Siapa yang gerakkan tuduh maka ni? Semua yang berlaku adalah qada perbuatan Allah. Sekalian perbuatan Allah. Keesaan pada perbuatan. Sebesar tidak berlaku, melainkan perbuatan Allah. Mana bukan setakat gerak diam tubuh. Gerak diam barang daripada tubuh ni. Sekalian perbuatan Allah. Keesaan Allah pada perbuatan. Ni, qada. Hak qadar, ketentuan azali. Jadi sekalian qadar dan qada ni, kalau kita mati dah, maka tak timbul lah. Dah ikhtiar ni, qada juga ke? Lepas tu hak usaha ni, qada juga ke? Hak mari bekah ni, qada juga ke? Tak tanya dah. Sebab sekalian qada dan qada. Berarti diri pilihan ni pun qada. Diri usaha ni pun qada. Mari bekah ni pun qada. Tapi kita cerita bab qada lah. Cerita bab qada. Allah yang menjadikan. Hak ni hak rukun iman yang keenam. Jangan pergi kepada ikhtiar pilihan hamba. Ikhtiar ni pilihan hamba. Hamba memilih sendiri, bukan Allah yang mengqadakkan. Pilihan hamba. Ikhtiar. Tiba-tiba ikhtiar pilih hamba yang mutlak. Mana sekalian qadar dan qadaknya? Ini jadi masalah ni. Yang saya biasa disebut sokmo,
Satu, perkara jahat. Dinafikan qadar perbuatan Allah. Perkara jahat. Apa perkara jahat? Kekufuran seseorang hamba. Melakukan maksiat oleh seseorang hamba. Mu'tazilah mengatakan bukan ketentuan Allah. Tapi berhasil perbuatan jahat, qada Allah. Ini Mu'tazilah. Maknanya dia memilih untuk memukul orang. Bukan qadar ketentuan Allah. Allah hanya mengetahui. Apabila dia memilih dan memukul orang, cedera orang yang dipukul. Bekak muka orang yang dipukul. Berdarah muka dipukul. Qada perbuatan Allah yang mencederakan. Dia pukul seseorang. Allah tidak mengqadarkan pada azal. Allah tidak menentukan. Allah hanya mengetahui. Dia pukul seseorang, patah. Patah ni qada perbuatan Allah. Itu Mu'tazilah. Hak khilaf ulama kafir ataupun dosa besar. Sekarang ni perkara jahat, qadar pun bukan daripada Allah, qada pun dinafikan. Berat lagi sekarang ni. Walaupun sangat jelas rukun yang keenam, khairihi wa syarrih, baik dan jahat adalah qadar dan qada Allah. Tak bersoal dah. Sebab tu ijma' ahli sunnah jemaah, perkara jahat, qadar dan qada. Satu lagi yang banyak terpesong, termasuk dalam rakaman pengajaran, ikhtiar dan usaha. Ikhtiar dan usaha ni boleh terlajak kepada qadariyah atau pelik tu. Tapi kalau pembicaraan rukun iman yang keenam, kalau kita dak perici molek, sangat-sangat ditakuti terundur kepada Jabariyah. Ni tidak akan terlajak pada qadariyah. Sebab apa? Sebab rukun yang keenam sekalian qadar dan qada. Sekalian qadar dan qada. Jadi ikhtiar dan usaha qadar qada lah. Tapi qadar ada. Ikhtiar usaha bukan qada perbuatan Allah. Hamba yang memilih sendiri, hamba yang buat sendiri. Lari jauh daripada rukun iman keenam. Hak tadi perkara jahat, qadar dan qada jelas sangat-sangat. Tapi tengah akhir zaman, orang ceramah agama pun terang-terang menafikan perkara jahat, qadar dan qada Allah Subhanahu wa taala. Gi kepada ikhtiar dan usaha. Kalau betul dah kita mati di rukun iman yang keenam, sekalian qadar dan qada, tak akan terlajak kepada qadariyah lah. Dah. Ikhtiar, usaha, hak hamba sendiri-sendiri. Bukan qada perbuatan Allah. Dah rukun yang kena letak mana? Tapi boleh terlajak pada qadariyah. Makna apa? Lari daripada tajuk rukun yang kena. Kalau dia terundur kepada akidah Jabariyah, Tuhan belaka. Sebab dak perhalusi balik. Hak rukun yang kena tu, hak tu hakiki. Tapi kita wajib berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan. Jadi kalaulah daripada tajuk rukun yang keenam dia terundur pada Jabariyah, hak tu tak pelik sebab tak ada huraian. Tapi kalaulah bab itu usul ni terajak kepada qadariyah, peliklah jadinya. Ikhtiar usaha hak hamba mutlak semata-mata, bukan qada perbuatan Allah. Jadi rukun iman yang keenam tak ada. Ada ni? Dan saya akan bicara balik qadar Jabariyah tu. Cuma saya nak cerita mula-mula ni duduk molek di tajuk rukun iman yang keenam. Hak jahat sahih qadar dan qada. Ikhtiar usaha qadar dan qada. Nantikan terundur kepada Jabariyah. Kita akan perici. Terlajak pada qadar? Terlajak tak? Sebab apa? Sebab ikhtiar usaha termasuk dalam qadar dan qada. Tapi banyak sekarang ni terlajak kepada qadariyah. Kita ahli sunnah wal jamaah. Buat rekah dah. ASWJ, ahli sunnah wal jamaah. Sebelah dipanggil qadariyah, mu'tazilah, qadariyah.
Qadariyah. Dia qadar ni daripada qudrah. Qudrah, qadar. Qadar, qudrah ni masdar. Qadarun, qudratun, ni masdar. Qadarun, qudratun. Jadi qadar, qudrah. Puak ni Allah letak qudrah pada hamba. Qudrah ni qudrah yang hadisah dipanggil. Qudrah yang hadisah, qudrah yang baharu. Adapun yang kita bicara sifat qudrah Allah, qudrah yang qadimah, qudrah yang sedia kala. Ni kita ada qudrah ni tenaga, qudrah hadisah. Jadi qadariyah ni Tuhan letak dah qudrah pada hamba. Qudrah hamba sinilah yang memilih, yang melakukan serta berkah. Ni qadariyah, qadar qudrah. Apa dia qadar qudrah? Allah letak qadar, Allah letak qudrah pada hamba. Qudrah hamba inilah yang memilih, memberi berkah dan menghasilkan pekerjaan. Ni qudrah Tuhan letak di hamba. Ni qadar. Satu laginya jabariyah. Jabariyah. Dianya asalnya jabrun. Jabrun ni dia asalnya jabriyah asal dia. Tapi qadariyah, jabriyah, qadariyah, jabriyah. Dia jadi macam payah nak sebut. Sebab apa? Lain. Maka untuk musyakalah, nak bunyi serupa, ber bagi mati ni, ber bagi atas lah, dia jadi sama. Qadariyah, jabariyah, biar gitu. Dia asalnya jabriyah. Hak qadar ni, qadariyah ni, qadar, qadarun, qudratun, ini Tuhan letak di hamba. Jadi puak ni berpegang, Tuhan letak dah qadar, qudrah di hamba, maka qadar, qudrah hamba itulah yang memilih, yang berusaha, yang berkah. Jadi puak ni puak qudrah lah. Qudrah ni qadar, qadariyah. Hak ni puak jabrun. Jabrun hamba dipaksa. Maka jabrun jabriyah. Tapi nak jadi musyakalah, nak sama bunyi baris dengan qadariyah, okey, ber baris mati, ber baris atas, jabariyah. Atau nama dia asal. Jadi kita ni ikhtiar usaha kita mati ni di sekalian qada perbuatan Allah. Tak mungkin lagi nak terlajak. Ni kita panggil terlajak, ni kita panggil terundur. Faham tak? Boleh tak? Sebab ni berat ni qadariyah ni. Ni apa? Terlajak. Ni terundur. Kita nak duduk tengah molek ahli sunnah ni. Faham molek lah. Terundur. Terlajak ni qadariyah khilaf ulama ni. Kafir ataupun dosa besar. Yang jelasnya mensyirikkan Allah pada perbuatan, memilih, berusaha, berberkah. Hamba sendiri dah lah. Sebab Allah letak dah qudrah di hamba, qudrah hadisah ni. Jadi mana qada perbuatan Allah? Qada perbuatan Allah letak qudrah pada hamba. Itu perbuatan Allah. Lepas itu beres, habis perbuatan Allah. Lepas tu perbuatan qudrah ni pula yang berperanan. Qudrah ni bukan makhluk. Makhluk lah. Hamba makhluk. Qudrah yang Allah letak di hamba makhluk. Makhluk pula ambil peranan. Qudrah ni lah yang menjadikan hamba memilih, hamba berusaha. Qudrah ni lah yang memberi berkah. Tak panggil apa? Mensyirik kan? Tapi qudrah ni Allah buat ni. Jadi apa panggil apa? Bekerja sama. Tak bekerja sama? Kerja sama tak? Awak katung tu apa? Katung apa kerja sama? Tu. Spasbong. Apa? Wonderpack. Kerja sama. Jadi bekerja sama, berkongsi. Apa dia? Bekerjasama dia panggil bersyarikat. Apa dia syarikat? Syarikat ni kerjasama lah. Okey.
kupu modal, tubuh satu syarikat. Apa syarikat? Kerjasama. Mana pun pakak modal ke, pakak kerja ke, ni pakak wakil modal, ni pakak ni curahkan tenaga, ni bersyarikat apa panggil? Bekerjasama. Syarikat tu panggil syirik. Bukan syarikat tu syirik yang faham pula. Jadi syarikat sembiang berhak tu syirik. Bukan. Ni bukan syirik. Perkataan syarikat tu. Yang sembiang berhak tu kan? Syarikat kan? Kalau tu syarikat sembiang berhak syirik pun orang noh lah. Perkataan syarikah. Syirik. Perkataan dia syirik. Apa dia syirik? Bekerjasama, berkongsi. Mana apa? Allah letak kudrah pada hamba. Tu Allah buat. Zuhir ni kalau kita makan lah. Makan tu hanya pada zuhir. Orang terlantar tu tak makan ke? Lepas makan. Hak tukang suap tak makan lagi. Dia pas makan. Boleh bangun ke tak? Tak boleh bangun juga. Sebab apa? Sebab Tuhan tak jadikan kudrah di dia. Makan selera. Makan banyak. Tapi tak ada tenaga. Sebab Tuhan tak letak kudrah. Atau tak letak kudrah pada tubuh dia tu. Jadi qadar ni Tuhan letak kudrah pada hamba. Perbuatan Allah, qada Allah. Perbuatan kudrah Allah. Kudrah Allah ni kudrah yang qadimah, kudrah yang sedia kala. Kudrah hamba, kudrah yang hadisah. Lepas Tuhan letak kudrah di hamba, kudrah bi bekas ni. Dia mengapa? Bekerjasama, berkongsi. Dia panggil kam muttasil pada perbuatan. Kam mana apa? Kam berbilang tukang buat. Mana berbilang? Allah buat kudrah di hamba. Lepas tu kudrah yang buat pula. Berbilang yang tukang buat. Yang pertama, Allah yang menjadikan kudrah di hamba. Yang kedua, kudrah hamba ni pula yang menjadikan ikhtiar usaha berkah. Jadi dua yang memberi berkah, dua yang menjadikan. Allah menjadikan kudrah di hamba, kudrah ni menjadikan pula. Ni panggil kam, berbilang pada perbuatan muttasil. Apa muttasil? Berhubung, bekerja sama. Itu muttasil. Ni hak mensyirikkan Allah pada perbuatan. Yang khilaf ulama kafir ataupun dosa besar. Hak kam munfasil, hamba sendiri yang berkah. Hamba yang memilih, hamba yang melakukan, hamba yang berkah. Dengan kudrah yang Tuhan letak di hamba? Tidak. Dengan kudrah hamba sendiri-sendiri. Yang bukan berkait dengan Allah yang menjadikan kudrah di hamba. Maka apa tu? Munfasil, infisal, berasing-asing. Tak ada kena-kena dengan Allah. Perbuatan Allah, buat siang, buat malam. Perbuatan Allah, menurunkan hujan. Perbuatan Allah, hak menjadikan hamba boleh gerak diam. Tidak ada kaitan dengan perbuatan Allah. Itu panggil kam munfasil. Hamba sendiri-sendiri berkah. Tak berkait dengan kudrah yang Tuhan letak di hamba. Kudrah Tuhan letak di hamba. Tak. Kudrah hamba sendiri yang bukan datang daripada Allah yang jadikan. Itu kam munfasil. Atau kafir ijma' ulama. Itu kafir ijma' ulama. Itu secara infisal. Allah buat siang, buat malam. Hamba buat perbuatan hamba sendiri. Hak Allah buat siang malam, tak ada kena-kena dengan hamba. Hak hamba gerak diam, tak ada kena-kena dengan Allah. Ini infisal, berasing-asing. Ada ni? Berasing-asing. Itu kafir ijma' ulama. Hak qadar ni dak. Walaupun hamba yang menjadikan perbuatan hamba, tapi menggunakan kudrah yang Allah bubuh di hamba. Ni. Mana Allah separuh letak kudrah di hamba, kudrah ni pula yang menjadikan. Ni mensyirikkan Allah pada perbuatan. Hak ni khilaf pada kafir. Hak ni terlajuk. Hak terundur ni Jabariyah. Dia hanya bicara rukun iman yang keenam, hak hakiki semata-mata. Tapi Jabariyah tidak ada ulama yang menghukumkan kafir. Jabariyah fasik lagi mubtadi'. Fasiknya akidah yang berdosa besar, mubtadi' ni akidah yang bid'ah. Bid'ah i'tiqadiyah yang sesat, balasan neraka Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak ada ulama yang mengkafirkan Jabariyah. Jadi kita nak mati ahli sunnah ni. Kita mati molek sini. Hak qadar qada, tetap dah.
Segala-gala qada perbuatan Allah. Kita pergi ahli sunnah dahulu ni. Segala-gala qada perbuatan Allah. Sekarang ikhtiar, pilihan hati hamba. Hati hamba memilih. Kan kita banyak memilih kan. Kita mari lintasan, tengok tu terlintas. Tengok terlintas. Comelnya. Macam bisa kata terlintas. Kita pun fikir-fikir, kita pun buat pilihan. Nak tiru macam hak dia buat. Itu pilihan orang panggil. Tapi sebelum memilih, dia terpandang, dia terlintas. Dia terpandang satu-satu benda yang comel. Maka terlintas di hati. Boleh Ada ni. Nak buat samalah, nak tiru lah maksudnya. Terlintas di hati. Kemudian hati pun pergi mari, tengok ulang. Hati pun pilih dah. Nak buat seumpama tu. Dia pun usaha buat. Hati memilih. Sebelum hati memilih tadi kan, terlintas di hati. Terpandang, terlintas di hati. Terlintas di hati ni mari mana? Bukan ikhtiar, bukan memilih hati. Terlintas di hati mari mana? Qada perbuatan Allah. Allah yang menjadikan hati terlintas. Lepas tu terpandang, bukan cuma kita tidaklah cadang nak tengok. Tapi terpandang. Terpandang pun tetap qada perbuatan Allah. Hak tu tetap dah tu. Hak rukun kenang tu. Sekalian qada dan qada. Bukan kata hati ikhtiar memilih. Terlintas tu pun Allah yang buat. Allah yang jadikan hati kita terlintas. Allah buat sebagaimana yang Allah qadarkan pada azal. Allah telah menentukan pada azal. Kita akan terpandang, Allah menentukan pada azal. Hati kita akan terlintas, Allah telah menentukan pada azal. Sabar masa mata kita terpandang, qada perbuatan Allah. Sabar masa hati kita terlintas, qada perbuatan Allah. Lepas tu hati pun berbolak-balik, qada perbuatan Allah. Hati pun memilih qada perbuatan Allah. Itu je. Gitu hak mula-mulanya. Maknanya bukan ikhtiar ni. Qada perbuatan Allah. Terlintas di hati pun qada perbuatan Allah. Usaha pula. Usaha ni buat dah lah. Bukan usaha. Qada perbuatan Allah. Berkelip mata pun qada perbuatan Allah. Bergerak nadi ni pun qada perbuatan Allah. Usaha. Sama telah lah qada perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu je. Ni kita duduk main kumat kenang lagi ni. Jangan duduk lari tu. Tiba-tiba pilihan dan ikhtiar dan usaha hak hamba qadariyah terlajuk gitu. Jadi mana hak rukun iman yang keenam? Jadi pilihan pun qada perbuatan Allah, usaha pun qada perbuatan Allah, berbekas pada menghasilkan usaha, qada perbuatan Allah. Berbekas pada ikhtiar pun perbuatan Allah, berbekas pada usaha ni pun perbuatan Allah, berbekas pada menghasilkan usaha perbuatan Allah. Keesaan Allah pada perbuatan. Jadi hak Tuhan belaka juga ni lah. Kita usaha tak ada tak ada lah sebab qada hak Allah Taala. Kalau tak ada kok Tuhan belaka. Hakiki Jabariyah. Tapi kenapa kata hakiki Jabar? Kenapa Jabar kata terlajuk? Sebab kena ngaji pula waktunya. Ayat Al-Quran banyak menyandarkan perbuatan pada hamba. Tapi hakikinya betul. Sekalian qada perbuatan Allah. Apabila sekian qada perbuatan Allah, nak tanya mana perbuatan kita? Apabila sekalian perbuatan Allah, mana perbuatan kita? Tak ada lah. Kenapa mana? Memanglah sekalian perbuatan Allah, tapi hak ni perbuatan kita. Tak dia kata sekalian. Apabila sekalian qada dan qada Allah, hamba kosong. Itu hakiki dia. Kalau hamba kosong, Jabariyah, memang hakiki Jabariyah. Tapi kenapa Jabariyah terundur? Kita akan bicara balik terundurnya kat mana. Tapi hakiki Jabariyah. Sebab itulah kata, kalau dia mati dah rukun yang keenam,
Cuma tak kemah bagi kita usaha, tak pelik dia tunda pada Jabariyah. Ni dia takutilah. Tapi tak akan mungkin terlajak pada qadar. Sebab apa? Sebab tetap dah. Tetap dah sekalian qadar dan qada. Kenapa nak jadi qadari pula? Hanya pelik qadar dia pelik, lepas tu ni sesat. Tunda pada akidah Jabariyah kerana tidak diperjelaskan. Hanya bicara rukun iman saja. Jadi kalau kita kata tunda pada Jabariyah, tak pelik lah. Sebab kenapa tak jelas molek. Kalau terlajak pada Qadariyah, ngapa pula begitu? Qadar-qadar letak mana? Hak Tuhan belaka kan? Apabila sekalian qadar dan qadar, hak Tuhan belaka lah. Bukan ikhtiar memilih hak Tuhan. Terlintah pun hak Tuhan. Bukan kata berusaha gerak dia melakukan satu perbuatan. Terdetik di hati, berkelip mata memandang, qada perbuatan Allah. Bergerak nadi, qada perbuatan Allah. Sekalian qada dan qada. Waktu kata ni kadang-kadang satu-satu kuliah tu sekalian tu berpuluh kali. Sekalian qada dan qada tidak terkecuali walaupun sebesar zarrah. Hak zarrah tu pun itu acak kali sebut zarrah, tapi bukan zahara. Zarrah. Tak ada. Sebesar zarah pun tak ada. Atom. Dia panggil atom dah. Atom satu benda yang halus tak boleh dibahagi. Itu zarah. Tidak ada. Melainkan qada perbuatan Allah. Perkara baik perbuatan Allah. Perkara jahat perbuatan Allah. Yang berlaku di bumi perbuatan Allah. Yang berlaku di langit perbuatan Allah. Yang berlaku di dunia sekarang perbuatan Allah. Yang berlaku di hari akhirah perbuatan Allah. Selain Allah tidak ada perbuatan. Hamba tidak ada perbuatan. Hamba ni siapa hamba ni? Manusia dipanggil hamba. Jin dipanggil hamba. Malaikat dipanggil hamba. Semua tak ada perbuatan. Malaikat pun tak ada perbuatan. Hamba tak ada perbuatan. Kita hamba, malaikat besar di pembantu Allah Ta'ala. Oh, jadi Allah ni tidak istighna lah kalau gitu kok. Tidak terkaya. Allah berhajat kepada pembantu. Malaikat tu tak kenal Tuhan gitu. Dan malaikat kan dipanggil mudabbirati amra kan. Malaikat tu kan mudabbirun. Jibril, Mikail, Israfil, Izrail. Mudabbir yang mengatur alam. Malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Izrail panggil mudabbir yang mentadbir alam. Dia panggil malaikat mudabbir. Lepas tu kita, ada tak kita mudabbir? Kita pentadbir tak? Apa tak ada pentadbir? Kita takbir rumah tangga, takbir satu masjid, takbir satu persatuan, takbir satu pejabat. Ada kan pegawai takbir benar? Jadi malaikat pun pentadbir, manusia pun pentadbir. Itu hanya pada zahir. Hakikinya, qada perbuatan Allah. Manusia ni hamba yang lemah, malaikat pun hamba yang lemah, sama saja. Sebab tu bila malaikat Jibril berjumpa dengan Nabi Ibrahim salam nak tawarkan bantuan ketika nak dilantar kepada api, apa jawab Nabi Ibrahim salam? Amma ilaika fala. Kamu tak ada hajat. Sebab apa? Sama-sama hamba. Ada. Sama-sama hamba. Sebab tu hamba di sini manusia, jin dan malaikat. Manusia ada pilihan, jin ada pilihan, malaikat ada pilihan. Tapi sekaliannya qada perbuatan Allah. Yang berlaku ni sekalian. Nak cerita hak sekalian tu gok. Tengok jam kat ke 10 dah. 80.30 kita hari ni. Ada ni. Sekalian. Tercengang. Ustaz kan Jibril kan ada tugas, Mikail kan ada tugas, Israel kan ada tugas, menurunkan wahyu, menurunkan rezeki, menurunkan hujan, meniupkan roh, mencabut roh, akan meniup sangkakala yang pertama, akan meniup sangkakala yang kedua. Itu hanya pada zahir. Hakikinya turun wahyu ke, turun rezeki ke, turun hujan ke, tiupkan roh ke, cabutkan roh ke, qada perbuatan Allah. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan ya Allah atas aku amat kuasa. Allah yuhyi wa yumit.
Menghidup oleh Allah. Memati oleh Allah. Allah yang menghidup. Bukan malaikat Israel. Allah yang memati. Bukan malaikat Israel. Itu hakiki. Dah dalam surah Sejadah. Qul Sejadah dah. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Itu Israel kan. Yang mencabut nyawa maksud ayat. Dah itu hanya pada zahir. Hakikinya Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah yang menyempurnakan segala nyawa-nyawa sampai masa. Allah yang menghidup, Allah yang mematikan. Itu hakiki. Sekalian. Yang berlaku di syurga pun qada perbuatan Allah sebenarnya Allah qadarkan, Allah tentukan pada azal tu saja. Ada hak rukun yang kenal. Jadi kalau kita kejar rukun yang kenal, tak jadi qadariyah. Tak jaga, boleh terundur pada akidah Jabariyah. Tu nak kena jaga. Tapi ramai terlajak pada akidah Qadariyah. Hamba yang memilih, hamba yang berusaha, hamba yang beri bekal. Kenapa hamba memilih, hamba usaha? Allah letak dah kudrah di hamba. Ada upaya dah kan? Ada upaya dah. Bila ada upaya, memilih, melakukan. Memilih, melakukan. Sebab Tuhan letak dah kudrah, keupayaan pada diri hamba. Dengan kudrah keupayaan inilah hamba yang memberi bekal. Ini qadariyah. Mengsyirikkan Allah pada perbuatan dengan bahawa pilihan bukan hak Allah, usaha bukan hak Allah, beri bekal pun bukan hak Allah, perbuatan hamba sendiri yang Tuhan letak kudrah. Ini qadariyah. Terlajak mensyirikkan Allah pada perbuatan. Apabila kita mati dah, sekalian qada perbuatan Allah, termasuk diri ikhtiar pun perbuatan Allah, termasuk diri usaha pun perbuatan Allah. Kalau gitu ikhtiar usaha kita tak ada. Hakikinya memang tak ada. Kalau itu Tuhan terundur pada akidah Jabariyah. Dah kan gitu kan? Memang hakikinya betul lah Jabariyah. Tapi kenapa pula Jabariyah akidah terpesong? Dah ayat Quran menyandarkan perbuatan bahan boleh letak mana? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in letak mana? Lepas tu kenapa pula dah sekalian qada dan qada, hakiki hak Tuhan belaka, kenapa Allah pergi sandar pula kepada hamba? La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Tanyalah kerjaan Allah pada ni. Hanya berpegang sebagaimana Quran kata, sebagaimana hadis kata. Yang pertama, rukun yang kena jelas, sekalian qada dan qada. Kita mati dah situ. Ayat menyandarkan perbuatan kepada hamba. Wajiblah berpegang hamba ada pilihan ikhtiar dan usaha. Kerana Al-Quran sandar pada hamba. Tapi ikhtiar usaha tu hakikinya macam mana? Jangan lupalah. Sekalian qada qada. Jangan lupa asal. Hak mula-mula tu. Memanglah hakiki Jabariyah. Yang pelik, dia mula-mulalah dikatakan, tapi dok pun dikatakan. Saya pun berpegang juga sekalian qada Allah, sekalian qada dan qada kita pegang juga. Lepas tu kita ahli sunnah kena pegang ikhtiar usaha. Memanglah kena pegang ikhtiar usaha. Lepas tu ikhtiar usaha hak hamba sendirilah. Dah tadi kata sekalian qada. Sekarang qada tu hak lain tu lah, hak besar-besar. Hak ikhtiar usaha hak hamba pula. Jadi dia kata mula-mula memang betul. Sekalian qada. Dok. Sebab bila pergi pada ikhtiar usaha, nampak orang apa? Belang. Pada belang. Maka orang ni kan gini-gini. Lepas tu nyata belang, tak ada belang. Belang ke tembelang ke apa panggil? Kan orang gini. Kita ingat dia baik. Nyata dia punya. Belang tau. Tembelang tu hak pecah tembelang tu. Kan orang ni kan disembunyikan dia punya belang dia. Apa bukan belang. Belang lah. Dok, dia kata mula-mula comel. Sekalian qada. Sekalian qada. Jaga. Kena wajib berpegang ada ikhtiar usaha. Memang berpegang di ikhtiar usaha. Lepas tu ikhtiar usaha ni hak hamba sungguhlah. Dah bukan hak Tuhan. Dok ikhtiar usaha. Dah tak dikata sekalian qada. Pecahlah tembelang. Dok bukan sekalian qada. Sebagian besar je.
Kalau betul berpegang sekalian qada, wajib berpegang hamba ada ikhtiar usaha kerana ayat Al-Quran menyandar pada hamba. Tapi ikhtiar usaha tu sebenarnya macam mana hakiki dia? Oh, hakiki balik pada umbi lah. Sekalian qada lah. Tu barulah betul. Betul. Oh, ni payah ni. Jenis pura-pura gini payah. Dia bukan pura-pura. Dia sendiri tak faham. Bukan hak pura-pura ni tak payah ngaji dah. Hak pura-pura ni dia tolak awal-awal. Bukan maknanya dia berpura-pura. Dia tak faham. Dia tak masuk. Dia tak pegang. Berpura-pura ni orang nak menipu. Ni bukan orang nak menipu ni. Dia tak faham. Akhirnya dia tertipu diri sendiri. Dia kata dia faham. Dia bukan menipu. Tertipu diri sendiri. Ada sedar. Sekalian qada. Oh, macam mana tu? Macam ni. Lepas tu, kita ahli sunnah ingat baik. Nanti terundur pada Jabariyah kan. Wajib berpegang hamba ada ikhtiar dan usaha. Memang. Kena berpegang hamba ada ikhtiar usaha. Lepas tu, status kedudukan ikhtiar usaha tu. Hamba sendiri dah lah. Pula dah. Dan mana kata sekalian qada. Qada tu lah. Allah buat langit, buat bumi, buat siang, buat malam, buat ujang tu lah. Dia tadi kata sekalian. Artinya diulang sekalian. Tak pegang juga. Tak pegang. Sungguh ni. Tak sedar. Tak sedar. Tertipu. Sebab apa? Sebab sekalian qada dan qada ni tidak perjelaskan. Tak tanang daripada budak lagi. Mungkin budak-budak tu ngapa saja je. Ngapa tak faham. Ngapa tak faham. Akhirnya siapa ketua gitulah. Belajar kemudian. Nak oleh kepegang tu. Mula dia kata faham. Waktu saya biasa sebut ni minta maaf lah kalau orang berkenaan masih lagi mengikuti. Saya pegang sekalian qada. Tak ada isu. Saya pegang. Tapi tu kan kita usaha pun qada juga. Kita pergi disandar. Pening ni. Tapi oleh kerana hanya surat, bukan boleh bercakap depan. Kalau bercakap depan boleh tanya. Yalah, kita tak sagi pada ikhtiar usaha dulu sagi. Kita kata sekalian qada ni masuk apa? Sebesar zarah tak berlaku mereka qada masuk dia apa? Dia faham situ. Nunglah hak besar-besar. Tu panggil sekalian hak besar-besar. Bukan sekalian habis. Kita ingat ke sekalian habis. Kena sekalian hak besar-besar. Betul lah saya berpegang sekalian qada. Tapi takkan hak jahat qada juga. Mana sekalian yang baik. Bukan sekalian habis. Sekalian hak baik je. Tapi tak kata sekalian yang baik. Sekalian. Tapi takkan hak jahat qada juga pening saya. Sebab dia kata sekalian. Jadi maknanya sekalian yang baik. Gitu patutnya. Tapi dia kata tak sekalian. Saya berpegang sekalian qada. Tapi takkan hak jahat qada juga. Kan pening tu kan. Dan dia pun pening, kita pun pening. Sekalian qada. Kita ahli sunnah wajib berpegang hamba di ikhtiar usaha. Memang berpegang hamba di ikhtiar usaha. Tapi ingat, ikhtiar usaha qada. Apa pula ikhtiar usaha qada-qadanya? Hak kita sendirilah. Kata. Nak kata orang bodoh bukan ni, orang intelektual dia panggil. Orang ada pangkat datuk. Orang yang ada kedudukan dalam sains Malaysia ni. Tapi dia nak sungguh, alhamdulillah. Cuma kita boleh payah lah. Kita kata mati dah qada rukumat kenang ni. Cuma jaga jangan terundur pada akidah Jabariyah. Walaupun hakikinya memang Jabariyah. Gana. Jadi kita ahli sunnah ikhtiar tetap qada. Usaha memberi bekah tetap qada perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Terdetik di hati pun qada perbuatan Allah. Bergerak berkelip mata, bergerak nadi pun qada perbuatan Allah, sama telah usaha. Itu je. Dah tak ada benda kita tak ada. Hakikinya memang tak ada. Jabariyah lah. Hakikinya memang Jabariyah. Tapi walaupun tak ada, tetap wajib berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan. Ikhtiar dan usaha.
Wajib berpegang walaupun tak ada hakikinya. Tak ada. Macam mana? Jadi sekarang ni kita nak balik kepada dua. Macam mana? Ikhtiar ni pilihan hamba. Hamba ni manusia, jin dan malaikat. Sama je, malaikat pun sama, makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ayat Al-Quran, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hak Tuhan belaka. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikau kami yang sembah. Akan dikau ya Allah kami yang minta pertolongan. Jadi macam berlawanan. Dia panggil tanaku. Ayat Quran mustahil tanaku. Kita ambil ayat akidah Fatihah molek. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah ni tauhid uluhiyah. Rabbil Alamin tauhid rububiyah. Alhamdulillah. Sekian pujian tertentu bagi Allah. Sebab apa? Hak dia belaka. Allah yang bersifat dengan istighna dan iftikar. Allah yang bersifat dengan iftikar ni lah umum kesemuanya yang berlaku adalah datang dari kudrah, iradah dan ilmu Allah. Itu iftikar. Umum. Mana meratai ke semua yang berlaku duduk di bawah kudrah, iradah, ilmu Allah. Itu iftikar. Bila Allah bersifat dengan iftikar, makhluk tak boleh bekas sama sekali. Bukan hamba yang menjadikan ikhtiar, bukan hamba yang bergerak diangkat usaha, bukan hamba yang boleh bekas. Semuanya masuk di bawah kudrah, iradah, ilmu Allah. Kudrah, perbuatan Allah, iradah, ilmu, ketentuan Allah pada azal, muafaqah dengan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tauhid uluhiyah. Istighna, iftikar. Kalau berpegang ikhtiar ni hak hamba mutlak, usaha ni hamba mutlak, lucu Allah sebagai sembahan yang sebenar, yang bersifat dengan istighna dan iftikar. Allah ni Rabbil Alamin, Tuan bagi sekalian alam, Tuan. Tuan ni yang mengatur, yang memiliki yang segala-galanya. Asas bertauhid rububiyah adalah mengesakan Allah pada perbuatan. Itu jelas. Alhamdulillahirabbil alamin, hak Tuhan belaka. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, akan dikaya Allah kami sembah. Akan dikaya Allah kami minta pertolongan. Tuan sandar kami pula. Ni kena ulama bagi dua ni. Hakikinya alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pada majaz zahirnya hamba ada peranan ikhtiar dan usaha. Ada. Jadi kena bagi dua. Kena bagi dua. Dia panggil satunya hakiki. Satu dia panggil hakiki. Batin. Hakiki yang batin sebenar-benar. Satu dia panggil majazi. Ataupun zahir. Dua. Hakiki, hak batin yang sebenar-benar. Majazi, hak zahir. Sebab Quran sandar kepada hamba. Itu hanya pada zahir. Hakiki, hak batinnya sekalian qada dan qada. Ini kita ahli sunnah dua-dua. Jadi kita ahli sunnahnya wajib berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan. Ini secara majazi. Hakikinya qadar dan qada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ahli sunnah wal jamaah. Qadariyah tak pakai hak hakiki, dia ambil zahir saja. Hak zahir saja. Hamba memilih
hamba berusaha. Hak hamba mutlak setui bekah. Sebab zahir dia gitu. Hak batin hakiki mereka tolak. Ini qadariyah. Jabariyah pula ambil hak hakiki batin sahaja. Tuhan belaka. Dah hak majazi, hak zahir, hak Tuhan sandar kepada hamba tu ditolak. Ni Jabariyah. Sebab tu terpesong. Walaupun hakikinya tak ada ni. Tak ada hamba ni. Tapi dah Quran sandar pada hamba. Contoh yang ayat yang biasa didatangkan adalah wama ramaita iz ramaita walakinnallaha rama. Satu laginya wallahu khalaqakum wama ta'malun. Barang yang kamu kerjakan, barang yang kamu perbuat, kamu kerjakan. Wama ramaita, tidak melontar pasir engkau ya Muhammad. Iz ramaita, ketika engkau melontar pasir. Walakinnallaha rama. Jadi kita tadi alhamdulillahirabbil alamin dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ayat lain pada satu suratul Fatihah. Ini pada satu ayat. Ini pada satu ayat. Tidak melontar pasir engkau ya Muhammad ketika engkau lontar. Akan tapi Allah yang memasukkan pasir ke dalam mata orang kafir. Cuba kita tengok. Tidak melontar pasir engkau ya Muhammad ketika engkau lontar. Faham? Tidak melontar pasir engkau ya Muhammad ketika engkau lontar. Kan berlawang tu kan. Engkau tidak melontar pasir ya Muhammad. Bila? Ketika engkau lontar tu lah. Ketika engkau lontar macam mana? Nabi tak lontar. Pada ni. Jadi ulama pun bagi. Tidak melontar pasir engkau ya Muhammad. Ini pada hakiki dia. Ketika engkau lontar, hak ni pada hak majazi, pada zahir. Hakikinya Allah lah yang masukkan pasir ke dalam mata orang kafir. Tapi Quran kata ketika engkau lontar ya Muhammad, engkau yang lontar tu pada zahir. Maka wajib berpegang, hamba ada ikhtiar dan usaha. Tapi hakikinya tak usaha hamba ni tetap qada, perbuatan Allah gitu je. Ini huraian Ahlussunnah wal Jamaah. Saya pernah dengar ni rakaman. Dia ambil ayat yang sama. Dia ambil ayat yang sama. Tidak melontar pasir engkau ya Muhammad ketika engkau lontar, walakinnallaha rama, akan tetapi Allah Taala lah yang melontar, yang masukkan pasir dalam mata orang kafir. Nampak dekat sini. Bersyarikat, bekerjasama antara Allah dan Nabi Muhammad. Dia gitu. Tidak melontar pasir engkau yang Muhammad ni ketika engkau lontar, akan tapi Allah yang memasukkan pasir orang kafir. Ketika Nabi lontar ni memang Nabi lontar sungguh. Tapi kalau dengan rank Nabi lontar, dengan kudrah Nabi lontar, nak sampai ke mana pasir? Pandai ni. Kalau kena pasir tak kepala je lah. Nak masuk pasir nak masuk mata kafir gitu. Kalau kita ambil pasir, kita lontar pasir, ada jarak dia. Sekarang ni musuh panuh. Panuh ni jauh, bukan panuh dekat. Dekat ni main pedang. Sekarang ni musuh sedang memanah. Maknanya musuh duduk jauh. Kan kalau berperang zaman dulu, kalau dekat pedang lah. Tombak, kalau jauh panah. Sekarang ni musuh tengah memanah. Jauh. Lepas tu kalau lontar pasir pula, memang pasir akan jatuh tak kepala gitu je. Berabuk lah kepala. Tiba-tiba pasir masuk dalam mata orang kafir. Hak dia jauh masuk belakang. Jadi hak Nabi buat ni pas jalan. Allah sambung. Allah yang masukkan. Jika kau lontar sebab Nabi buat. Nabi lontar. Hakiki hak Nabi buat. Bukan majazi. Hakiki memang Nabi buat. Kita betul. Nabi lontar betul. Itu hanya pada zahir. Betul, Nabi lontar. Itu dia panggil mukjizat. Perkara mencari adah. Sebab Nabi lontar masuk dalam mata orang kafir.
dia mukjizat ke tak mukjizat ke, sekalian qada perbuatan Allah, bukan perbuatan Nabi. Tapi pada zahirnya memang Nabi lontar. Dan ayat Quran menyandarkan kepada Nabi lontar. Maka wajib berpegang, hamba ada ikhtiar dan usaha. Bukan hanya memasukkan pasir mata kafir sahaja qada perbuatan Allah. Bukan geruk diam Nabi melontar pasir adalah qada perbuatan Allah. Jadi ketika Nabi lontar ini pada zahir, hakikinya sekalian qada perbuatan Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan bermula Allah yang menjadikan kamu, dan Allah yang menjadikan barang yang kamu perbuat. Kamu Allah jadikan. Barang yang kamu buat Allah yang jadikan. Tak ada lah. Sebab barang yang kamu buat Allah yang jadikan. Tapi Tuhan kata tak kamu buat? Tuhan kata tak kamu buat? Tuhan kata. Sekarang betul lah. Barang yang kamu buat Allah yang jadikan. Betul. Tapi Tuhan kata tak kamu buat? Tuhan kata kamu buat. Jadi kamu buat pada zahir. Hakikinya perbuatan kamu, usaha kamu adalah tetap qada perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan ayat saya dah baca sokmo tu lah. Ni. Buat ayat. Dah mari. Zalikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa khaliqu kulli syai'in fa'buduh tu. Apa ni? Zalikumullahu rabbukum. Demikianlah kekuasaan dan apa yang kejadian tu adalah Allah Tuhan kamu. Tiada sembah melainkan Ia. Allah khaliqu kulli syai'. Allah sebagai ilah, Allah sebagai Rabb menjadikan sekalian perkara. Fa'budu, maka mengabdikan diri olehmu akannya. Allah Rabb kamu. Tiada ilah melainkan Allah. Allah khaliqu kulli syai', yang menjadikan sekalian perkara. Qada perbuatan Allah. Tapi di hujung ayat fa'budu, maka sembah oleh kamu akan Allah. Kalau tak ada hamba apa-apa, perintah buat apa? Tak siapa perintah buat apa? Jadi Allah perintah hamba sembah Allah. Jadi Allah perintah hamba yang tak ada apa-apa. Hamba yang tak ada apa-apa ni sama dengan hak wayang kulit, sama dengan tak ada apa pun. Tapi Allah fa'budu, maka sembah oleh kamu akan Dia, akan Allah. Kata apa? Kita kosong. Oleh kerana Allah perintah, maka wajib berpegang hamba ada itu usaha pada mengabdikan diri kepada Allah. Tapi diri pengambilan diri ni tetap makhluk kepada Allah. Allah yang jadikan. Itu je. Jadi kerana Quran memerintah dan melarang, maka wajib berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan. Kerana Quran memerintah, Quran melarang. Kepada seseorang hamba, ya tak ada apa hamba, ikhtiar usaha pun tak ada, dah perintah apa? Bila Allah perintah, Allah melarang, maka wajib berpegang pada hamba ada ikhtiar dan usaha. Pada zahir, batin hakikinya balik kepada sekalian qada dan qada Allah. Jadi kita ahli sunnah, hak hakiki, hak majazi, hak batin, hak zahir, ambil kedua-dua. Hak majazi, hak zahirnya hamba ada pilihan dan perbuatan. Tapi pada hakiki, pada batinnya, pilihan dan perbuatan hamba tetap qada perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Qadariyah dak, qadah ambil zahir saja. Hak batin hakiki mereka tolak. Jabariyah ambil batin saja. Hak zahir hakiki, hak zahir majazi, Jabariyah tolak. Walaha hak batin hakiki, Quran yang nyatakan. Quran sandar pada hamba, itu hak pada zahir, gitu jelah. Jadi kalau timbul kita ni biasa orang timbul gitulah. Adakah kita bebas memilih ataupun terikat dengan qadar kehendak Allah?
Adakah kita bebas memilih? Kita bebas tak memilih? Kita bebas memilih. Ke macam mana ni? Bebas memilih tau. Ke ada orang mari rumah kita buh pistol di kepala kena mari suara imam lagi ni. Kita bebas memilih pada zahir. Lepas tu kita terikat dengan qada dan qada. Hakikinya qada qada belaka. Kita bebas memilih pada zahir, tapi pada batin hakiki sekalian qada dan qada tu saja. Kan? Jadi patut dikatakan kita ahli sunnah, zahirnya qadariyah, batinnya jabariyah. Dia gitu. Sebab hak ahli sunnahnya hamba ada pilihan. Mana? Ahli sunnah hamba tidak dikerasi. Hamba tidak dikerasi. Tidak dikerasi hamba ni. Mana apa hamba tidak dikerasi? Hamba ada pilihan. Hamba tidak dikerasi, tidak dimajburkan. Ni, majbur ni keras, jabaran ni kerasi. Hamba tak ada. Hamba dikerasi. Tidak. Hamba ada pilihan pada zahir. Hakikinya memang dikerasi. Lepas tu dalam kitab Tuhfatul Murid, mukhtaran zahira, majburan batina. Majburan batina. Hamba ada pilihan pada zahir, tapi majbur dikerasi pada batin hakiki. Hak kita kata ahli sunnah ni tiada dikerasi. Tiada dikerasi ahli sunnah ni, tiada dikerasi pada zahir, tapi dikerasi pada batin hakiki. Kemudian ahli sunnah ni tiada hamba itu yang menjadikan, bukan hamba yang bekah, Allah yang menjadikan. Ada pun qadariyah, hamba yang bekah. Ni kita hanya hamba bekah pada zahir, pada batin hakiki qada dan qada. Maknanya hamba dikerasi. Kalau nak kata dikerasi pun tak dikerasi sebab apa? Tak ada. Nak timbul dikerasi ni ada, tapi dikerasi tak ada. Semuanya qada perbuatan Allah. Sebab itulah sampai maqam hakiki. Sampai maqam ni saya sebut hakiki ni, bukan maqam. Sampai maqam hakiki lenyap hak majazi. Tak ada. Yang ada di basirah aulia hanya qada, hanya af'alullah jua. Wahdatul af'al. Ni basirahnya sampai maqam fana, sampai maqam baqa, itu maqam aulia. Yang ada di basirah yang hakiki saja. Yang majazi, yang zahir ni hilang di basirah aulia. Yang ada hanyalah qada, yang ada hanyalah af'alullah. Ini dipanggil mazhab ahli al-kashfi. Sampai maqam. Hak tu dicerita dalam kitab Haqiqah. Orang sampai maqam. Orang tak sampai maqam, duduk maqam syariat, dia baca kitab Tasawuf Haqiqah, dia buat laku. Tak ada kita Tuhan. Itu jabariyah. Itu jabariyah. Sebab duduk maqam syariat. Duduk maqam syariat wajib berpegang hamba ada ikhtiar dan usaha pada zahir. Dah hakikinya ada ke tak? Tak ada. Tapi tetap wajib berpegang. Hak pada zahirnya hamba ada pilihan dan perbuatan. Sampai satu tahap Allah fanakan, Allah lenyapkan di basirah aulia, hilang hak zahir. Yang ada di basirah hanyalah hak sebenar-benar. Apa sebenar-benar? Qada af'alullah, keesaan Allah pada perbuatan tu je. Itu sampai maqam, jangan lakon. Jangan lakon tu. Sebab tu dalam kita Ad-Durrun Nafi, kita Tasawuf Haqiqah. Di Terengganu tidak dibenarkan baca. Dibicara hakikat. Didatangkan awal kita Ad-Durrun Nafi bab kita usaha, didatangkan mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, mazhab Qadariyah, mazhab Jabariyah, mazhab Ahlil Kashfi. Ahli Kashfi itu maqam aulia. Hak Jabariyah ni dan kita Ad-Durrun Nafi menyatakan akhir akan tunduk pada kafir zindik, mu Tuhan. Tu orang berzina, mu Tuhan. Tu orang mencuri, mu Tuhan. Lepas tu boleh ke tak? Tuhan belaka halal, kafir zindik. Dah Tuhan belaka. Berzina pun Tuhan. Hakikinya betul lah. Tapi dia sampai maqam hakiki, dia lakon. Mu Tuhan tu Jabariyah. Akhirnya tunduk pada kafir zindik. Hanya banyak berlaku ni.
Hak berlaku Jabariyah ni bukan kerana dia dia bab hukum kenang, dia ambil hak tasawuf hakikat. Jadi hak maqam ahli al-kashfi tu, maqam auliya, maqam mukasyafah tu diubuh di dia. Atau mu Tuhan tu. Dia banyak kata kandung kita waktu dulu. Punah kana ha. Mu Tuhan kan ni. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikau kami yang sembah. Akan dikau kami yang minta pertolongan. Mu Tuhan ni kau mana? Wajib berpegang. Hamba ada pilihan ikhtiar dan usaha hanya pada zahir. Kita nak hilangkan zahir, Allah fanakan sampai maqam auliya. Hilang hak zahir. Yang ada hanya hakiki hak batin. Itu maqam fana, maqam auliya. Betul ada orang ustaz anak beranak saya tu mu Tuhan. Tak apalah tu. Siapa maqam fana dah tu, wali dah tu. Wali apa? Marah tak habis-habis. Sombong tak habis-habis. Tengok orang dengan ekor mata je. Tinggi maqam dia. Orang lain orang komang belakang tak ada maqam. Wali mana? Syariat pun tak lepas. Jabariyah kata. Dah sampai maqam dia Jabariyah. Dan kita ahli sunnah wajib berpegang, hamba ada ikhtiar dan usaha. Wajib berpegang. Dah hakikinya dia kena ikhtiar usaha. Tak ada. Hak Tuhan belaka. Cukup masa. Cuma nak ambil isi lagi. Ni kena cermat juga ni. Ni hak mengaku ahli sunnah lah ni. Dia mengaku ahli sunnah, hamba ada pilihan dan perbuatan. Hamba ada pilihan dan perbuatan. Pilihan dan perbuatan hamba tak berkah. Betul lah, kita cakap gitulah. Hamba ada pilihan dan perbuatan, tapi pilihan dan perbuatan hamba tak berkah. Jadi pada zahirnya Qadariyah, pada batinnya Jabariyah. Tapi dia ambil pada batin ni. Dia tak ambil pada batin Jabariyah. Dia ambil zahir saja. Kita sekarang ni kita ahli sunnah, kita usaha ada. Ada ni ahli sunnah. Tapi tak beri bekah. Ni tak beri bekah ahli sunnah. Kita usaha ada ahli sunnah. Pandai ni. Tapi tak beri bekah. Jadi kita usaha ada ni sama macam Qadariyah. Qadariyah pun hamba ada ikhtiar usaha serta ni telajak beri bekah. Ada ni hak Qadariyah. Jabariyah tolak awal-awal dah. Sebab Jabariyah tak ada belaka. Ikhtiar usaha pun tak ada, ikhtiar pun tak ada, usaha pun tak ada, beri bekah pun tidak. Tu hak Jabariyah. Hak Qadariyah, hamba ada ikhtiar, hamba ada usaha, beri bekah pula dah. Ni telajak. Ahli sunnah, hamba ada ikhtiar, hamba ada usaha, tak beri bekah. Sama tak sini ni? Sama tak antara ahli sunnah dengan Qadariyah? Sebab sama-sama ada ikhtiar usaha ni. Sama pada zahir saja. Sama pada zahir saja. Sama pada zahir. Hamba ada ikhtiar usaha pada zahir, Qadariyah pada zahir juga. Tapi Qadariyah zahir dan batin, hak hamba semata-mata. Kita tak, kita zahir je. Hakikinya diri ikhtiar usaha qada perbuatan Allah. Sekarang ahli sunnah jelas. Perbuatan hamba tak beri bekah, jelas. Tapi hamba ada ikhtiar dan usaha. Sama dengan Qadariyah, hamba ada ikhtiar usaha. Tapi Qadariyah ni beri bekah pula dah. Jadi telajak sebagai tiga-tiga. Ahli sunnah dua je hamba ada. Hamba ada ikhtiar, hamba ada usaha, tapi tak beri bekah. Qadariyah beri bekah. Ni Qadariyah beri bekah. Kita nak faham dua ni. Ahli sunnah dengan Qadariyah ikhtiar usaha. Dikatakan sama? Tidak. Sebab Qadariyah ikhtiar usaha mutlak hak hamba. Ni. Mutlak semata-mata hak hamba. Ni tak sama dengan kita. Kita di sunnah jemaah, hamba ada ikhtiar usaha, tak mutlak, majazi je, letak je pada zahir je. Yang mutlak hakiki, qada perbuatan Allah lah. Tu kita di sunnah. Tapi nampak macam serupa. Kita ahli sunnah serupa dengan Qadariyah. Hamba ada pilihan dan perbuatan. Tapi Qadariyah ni telajak. Pilihan dan perbuatan hamba beri bekah.
Kita ahli sunnah tak bekas. Baik, kita balik semula. Sama ke tak ahli sunnah berpegang hamba adik tak usaha dengan Qadiyah berpegang hamba adik tak usaha? Tak sama. Sebab kita berpegang hamba adik tak usaha hanya pada zahir. Batin hakiki qada perbuatan Allah. Bukan bekas sahaja perbuatan Allah. Diri ikhtiar pun qada perbuatan Allah, diri usaha pun qada perbuatan Allah. Dan ahli sunnah berpegang hamba adik tak usaha pada zahir saja. Dah Qadariyah berpegang hamba dia tu zahir dan batin mutlak hak hamba. Tak sama situ. Sebab ada mengaku ahli sunnah tiba-tiba itu usaha mutlak hak hamba cuma tak bekas. Jadi di awal ni macam Qadariyah, tapi di belakang je tak bekas. Qadariyah bekas, tapi diri pilihan dan perbuatan mutlak hak hamba, bukan hak qada Tuhan. Cuma bekas barulah qada Tuhan. Itu masih lagi mensyirik ke Allah pada perbuatan. Tapi memang ada yang kita hamba ikhtiar usaha hamba ni, ikhtiar dan usaha memang ada. Mutlak hak hamba, mutlak lughawi. Mutlak lughawi je. Bukan mutlak hakiki. Mutlak lughawi, mutlak pada zahir. Pada zahir. Kan lughah kan al-lughah tu bina ala zahir kan? Lughah dibina atas zahir. Zahir mutlak ke tak? Kita ada pilihan ada perbuatan mutlak tak? Bebas tak? Mutlak bebas. Pada zahir kita memilih ni mutlak tak? Mutlak bebas, tapi bebas pada zahir. Hakiki qada perbuatan Allah tu je. Tapi ada golongan yang mengajar ikhtiar usaha ni mutlak hak hamba. Bukan mutlak lughawi dah, bukan mutlak bahasa. Mutlak sungguh-sungguh. Cuma tak bekas. Oh, dia pergi situ pula dah. Jadi kalau pilih hamba ni mutlak hak hamba, usaha mutlak hak hamba, mana sekalian qada Allah? Mana sekalian qada Allah? Jadi kalau kita nak kata hamba ikhtiar usaha mutlak hak hamba, mutlak pada zahir, mutlak pada lughah. Pada lughah mutlak lah. Ke terikat? Tak terikat. Kita memilih mutlak bebas, kita berusaha mutlak bebas, tak terikat. Ada ni. Tapi pada batin hakiki qada Allah. Ada satu golongan mengajar ikhtiar usaha mutlak hak hamba cuma tak bekas. Itu bukan ahli sunnah wal jamaah. Itu bukan ahli sunnah wal jamaah. Itu kena cermat pula tu. Hak mengaku ahli sunnah. Tapi memang tak bekas seperti ahli sunnah dah. Qadariyah tak bekas tu. Tapi itu usaha ni dia sama macam Qadariyah. Mana apa Qadariyah itu usaha hamba, ikhtiar usaha hamba mutlak hak hamba. Hakiki hak hamba. Dia ngajar ikhtiar usaha pun mutlak hakiki hak hamba. Cuma tak bekas aja. Jadi lari di Qadariyah sini je lari. Tak bekas. Tapi pada menghasilkan ikhtiar mutlak perbuatan hamba. Pada menghasilkan usaha gerak dia mutlak perbuatan hamba, mensyirikkan Allah pada perbuatan. Kalau di sunnah dak. Hamba ada ikhtiar usaha mutlak pada zahir. Hakikinya balik kepada qada perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Jang sini ni payah. Jang tu lain. Jang ni lain. Hak tu lain. Hak tu baru 10.20 lambat nak habis masa. Hak tu 10.35 dah. Hak tu boleh betul sikit dah. 10.31 betul? 10.31. Ya. Lepas tu saya pakai jam di telefon saya. Apa dia? No 10.35. 10.31. Waktu betul sikit. Kan. Mana kita ikhtiar usaha pada zahir sahaja, pada batin hakiki itu usaha ni pun tetap qada perbuatan Allah. Yang bekas memang qada perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Tapi hamba tidak dikerasi pada zahir. Hamba ada pilihan. Hamba tidak dikerasi pada zahir lah. Pada batin hakikinya memang hamba dikerasi. Hakikinya memang Jabariyah. Duduk berdiri pula dah. Duduk berdiri ke? Jadi berdiri ni rasa sekejap je masa. Ke rasa lama? Berasa sekejap je.
Kena sejam setengah tu. Ini. Tak apalah, tu ulang pula. Ulang. Tapi kalau tu tengok dalam FB lah. FB boleh ulang balik. Kena susun molek. Ahli sunnah macam mana? Qadariyah Jabariyahnya macam mana? Kena bagi dua tu. Hak hakiki, hak batin dengan hak majazi, hak zahir. Quran ada kedua-dua. Berpegang kedua-dua. Hak hakiki pun berpegang, hak majazi pun berpegang. Mana wajib berpegang, hamba ada pilihan dan perbuatan, tapi diri perbuatan hamba tetap qada perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kedua, mazhab Jabariyah, iaitu i'tiqad tiada bagi hamba itu usaha sekali-kali, bukan ia majbur, iaitu dikerasi. Tak ada hamba memang dikerasi pada batin, pada hakikinya, pada zahirnya, pada majazi zahirnya hamba tidak dikerasi, hamba ada pilihan. Pilihan hamba pada hakiki tetap majbur, dikerasi oleh qada perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.